Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita teruskan bab 2, struktur dan fungsi daun. Baik, kita lihat dahulu 2.1 struktur daun. Okey, awak dah buat herbarium dalam kelas yang lepas. Jadi cikgu hari ini akan menjelaskan sedikit tentang struktur luar daun yang telah awak perhatikan dan telah awak labelkan. Yang pertama, lamina. Okey, lapisan lamina, dan yang kedua adalah petiole. Apa dia lamina? Lamina adalah bahagian daun yang sifatnya lepir, nipis, rata dan berwarna hijau. Mengapa lamina berbentuk lepir? Kalau lihat lamina bentuknya lepir supaya ia dapat menghasilkan permukaan yang luas. Jadi sel-sel yang mengandungi klorofil di dalamnya akan terdedah kepada cahaya matahari secara maksimum. Okey, itu sifat pertama, lamina bentuknya lepir. Okey, sifat yang kedua, lamina berbentuk nipis. Kenapa dia nipis? Supaya mudah gas-gas yang terlibat dalam fotosintesis seperti gas karbon dioksida meresap dengan cekap ke dalam bahagian daun. Okey, dua kepentingan ciri yang ada pada lamina. Okey, seterusnya ialah petiole. Petiole ialah bahagian tangkai daun. Okey, tangkai daun ini atau petiole ini tugasnya adalah untuk menyambungkan lamina pada batang. Kemudian kalau lihat petiole yang besar ini, bila dia mengunjur ke dalam lamina, awak akan perhatikan ia membentuk jaringan urat daun. Jadi jaringan urat daun ini dapat menyokong lamina supaya kekal pada bentuknya. Okey, seterusnya kita lihat susunan. Okey, daun-daun ini, lamina-lamina daun ini, okay, dia akan tersusun supaya tidak bertindih di antara satu sama lain. Jadi bila dia tidak bertindih, maka daun-daun ini boleh menerima cahaya matahari yang optimum supaya sel-sel dapat menjalankan proses fotosintesis. Jadi susunan daun yang tidak bertindih ini kita panggil sebagai mozaik daun. Okay, ini adalah susunan keratan rentas bagi lamina. Kita ambil satu lamina, kita potong, buat keratan rentas dan kita akan perhatikan struktur lamina. Okay, lamina di permukaan daun, jika kita pegang dengan tangan pun kita dah boleh rasa ya, ada satu lapisan yang berlilin namanya kutikel. Di bawah kutikel ada lapisan epidermis atas. Di bawah lapisan epidermis atas kita ada mesofil, mesofil palisade. Nampak dia panjang-panjang ya, macam gigi duduk rapat-rapat. Di bawah mesofil palisade ada mesofil berspan. Okay, mesofil berspan ni kedudukannya agak longgar. Dia tak padat, ada banyak ruang udara di antaranya. Dan pada lapisan mesofil juga ada berkas vaskular. Berkas vaskular terdiri daripada xilem dan phloem. Kemudian di bawah mesofil berspan ada lapisan epidermis bawah. Epidermis bawah ini ada sel pengawal. Sel pengawal dia mengawal bukaan stoma. Stoma ialah ruang yang wujud, ya, ruang di antara dua sel pengawal ni kita panggil stoma. Untuk membolehkan gas yang terlibat dalam fotosintesis lah, gas karbon dioksida untuk masuk, gas oksigen akan dikeluarkan. Okey, itu dia keratan rentas bagi lamina daun. Okey, seterusnya kita akan lihat secara detail ciri-ciri pada setiap struktur lamina tersebut. Yang pertama, lapisan pada atas kutikel, sifatnya berlilin, kalis air dan luksina. Okey, sifat
lapisan kutikel yang berlilin dan kalis air menghalang kehilangan air berlebihan melalui penyejatan semasa proses transpirasi. Manakala sifat lut sinar yang ada pada kutikel membenarkan cahaya matahari menembusinya. Seterusnya epidermis atas. Epidermis atas dia terletak di permukaan atas daun di bawah kutikel. Sel-sel dalam lapisan ini dia tiada kloroplas dan bersifat luksinar sama seperti kutikel, membenarkan cahaya menembusinya. Epidermis bawah pula terletak di permukaan bawah daun, mempunyai stoma yang terdiri atau dikawal oleh sepasang sel pengawal. Kemudian lapisan struktur seterusnya mesofil palisad tersusun secara tegak padat supaya ia dapat memperolehi cahaya yang maksimum. Jadi sel-sel mesofil palisad adalah tapak fotosintesis. Jadi dia mempunyai banyak kloroplas. Alright, mesofil berspan pula berbentuk tidak sekata supaya ia dapat menambah luas permukaan untuk pertukaran gas. Sel ni tersusun longgar, ada banyak ruang udara di antara sel supaya resapan gas karbon dioksida dan air merentasi daun ke mesofil palisad semasa fotosintesis menjadi lebih mudah kerana ada banyak ruang-ruang untuk laluan gas. Okey, di dalam mesofil lapisan mesofil berspan juga wujudnya berkas vaskular. Berkas vaskular, kalau sebut berkas vaskular, ia melibatkan xilem dan juga phloem. Tugas xilem mengangkut air dan garam mineral yang diserap oleh akar ke daun. Dinding tisu xilem yang berlignin dan tebal untuk memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Phloem pula tugasnya mengangkut bahan organik hasil fotosintesis dari daun ke bahagian lain tumbuhan. Okey, itu yang kita dah pelajari hasil daripada herbarium yang telah dibuat.